Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, apa khabar semua? Hari ini kita nak cerita satu topik. Topik ni paling mustahak. Sebab kalau ada 3.6 juta rakyat Malaysia yang kena diabetes, 3.6 million. Ini among the latest saya dapat tahu. Berarti hampir sama yang kena high blood pressure. Bahkan ramai lagi yang kena high blood pressure yang tak sedar sebab dia tak tunjuk pening kepala, dia tak tunjuk masalah seperti stroke dan sebagainya. Ini kita nak mengajar tentang blood pressure. Baik, apa yang anda tahu tentang normal blood pressure? Ramai akan tulis 120/80, itu biasa-biasa you belajar. Tapi rupa-rupanya kalau kita naik sampai berapa? 121 yang atas tu dipanggil systolic, sampai 130 pun tak apa lagi. Systolic. Okey, kita fokus pada systolic yang figure yang atas tu. Kalau bawah tu selalunya dia ikut dengan yang atas. Jangan-jangan dia tak ikut, okey? Maksudnya kalau atas naik, bawah pun naik juga. Walaupun tak naik banyak tapi dia tetap naik. Kalau tak naik juga, itu pun masalah lain juga lagi nanti. Tapi kita fokus yang mudah dulu. So kalau you naik sampai 140, maksudnya atasnya 140, bawah katakan 90, selalunya orang kata ini dah borderline. Maksudnya you dah mula nak kena makan ubat ni kan. Sebab itulah zaman sekarang kalau 140/90 tu kadang-kadang kalau dia tengok you dah obese pula lagi, makan tak jaga semua, dia terus tak percaya kat you, doktor lah kan. Atau you sendiri pun kata, doktor saya pun duk pening kepala lah. Baru 140/90 dah berat leher semua ni. Selalunya doktor mungkin bagi ubat juga. Tapi kalau you ikut program saya tak akan bagi you 140/90 dengan ubat-ubatan ni. Sebab apa? Zaman sekarang ni, kalau dibandingkan dengan zaman dulu, manusia tetap manusia juga. Zaman dulu, zaman tok nenek kita dulu, kalau 140/90 memang doktor tak bagi ubat. Dia sampai 150/100 pun belum tentu dia nak bagi lagi. Dia kena bagi warning dulu, dia bagi nasihat dulu, dia bagi cara diet, cara exercise, cara apa-apa lain lah. Baru dia nak bagi ubat. Tapi sekarang ni senang-senang sangat. Kalau takat 145, 150, mulalah. Kalau you tak komplain pening pun, tak sakit leher pun, tak ketat you punya muscle ni pun, you akan diberi ubat juga. Jadi saya nak beritahu kat you, berita terkini ialah kalau you tidak ada sign and symptom yang teruk-teruk, takat sampai 145, 150, 155 yang atas tu pun, sampai yang bawahnya kalau tak tempuh lagi 100, you jangan makan ubat dulu. Kecuali kalau you ada gejala, ada masalah komplain apa-apa, faham tu? Tapi tidak berarti saya nak benarkan you biar sampai macam tu. Cuma untuk hari ni you belajar satu ilmu baru, yang 140/90 tu tidak tepat kalau semuanya dibagi ubat. Sebab apa? Zaman sekarang ni bila you dah mula bagi ubat, kadang-kadang tersalah cakap for life pula nanti. Maka ubat tu sampai bila-bila. You pun tak tanya doktor kenapa kena makan ubat sampai bila-bila. Takkan tak ada boleh reverse, tak boleh go stand balik. Jawapannya hari ni boleh go stand. Okey, baik, dengar elok. So, kalau you tidak ada komplain, jangan makan ubat dulu. Kalau sampai 150/95, 96 pun tak apa lagi. Cuma bila dia tempuh 160/100, yang ni latest survey orang buat, yang tu mau tak mau kena bagi ubat juga sikit. Sebab you tak boleh harap sangat nanti dia terpotong sempadan, terpindah ke sebelah sana, siap. Okey, so kita tak nak. Okey, so saya ulang lagi sekali, kalau kita ambil yang safe lah, 150/100 tu dah mula kena jaga-jaga betul-betul. Sebab apa? Atas pada 160, 160, bawah 100 tu dah dianggap sebagai krisis. Maksudnya you tak boleh biar duduk kat rumah aja. Memang kalau 180/120 tu kena panggil ambulans, you tak boleh bawa kereta sendiri dah nak pergi hospital pun. Okey. Cuma you kena tahu, kalau you buat exercise ke, kalau you tengah penat-penat ke, kalau you ambil blood pressure you, kan kadang-kadang you pergi jumpa doktor pun you jadi macam panik ke apa-apa kan. Jadi blood pressure tu tak normal. Setengah orang kalau masa exercise tu kalau naik sampai 200, 220 pun, dia punya systolic tu sampai bawah tu 110 ke berapa pun masih lagi normal kalau tengah exercise. So jangan confuse. Yang saya cerita tadi blood pressure waktu you tengah istirahat. Faham tu? Okey.
Baik, mungkin you tak tahu apa maksudnya sistolik ataupun diastolik. Sistolik itu adalah tekanan darah untuk melalui pembuluh darah yang memang ada geserannya, ada frictionnya. Jadi body kita harus sampai ada pressure yang mencukupi supaya kalau yang bawah ni tak apa takut sangat kat bahagian kaki semua ni sebab gravity daripada jantung turun ke bawah. Tapi bila gravity tu kita nak lawan dia naik ke atas, terutama sekali ke otak, kan nak jadi tumbang ke tak tumbang otak lah kan. So kalau you sebab tu kalau orang tinggi sangat, leher panjang semua, you jangan takut kalau pressure you tinggi sikit. Tu kata orang lah, biar dia tinggi sikit tak apa pasal apa. Nak tolak naik ke otak you tu memang perlukan pressure yang dinamakan systolik. Dan diastolik tu kenapa dia tak turun kosong terus? Pasal apa? Pasal apa dia nak sampai 80 ke 70 ke 60 pun kan tak boleh bawah lagi kan? Pasal apa? Sebab dia mesti mempertahankan supaya tidak berkumpul semua darahnya kat bawah sampai tak boleh bertahan langsung berada di tempat-tempat organ-organ masing-masing. Kan setiap waktu, setiap detik jantung tu menguncup ataupun merelax, dia ada pressure. Dia tak boleh kosong. Boleh faham Kalau kosong habis darah tu orang kata turun ke lantai. Memang tak hidup lagi kita kan. So semua faham So itu satu fahaman yang paling mustahak. Jadi problem utama kenapa kita harus takut pada blood pressure, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah nombor satu ialah dia boleh bawa kepada masalah jantung. Dia boleh merosakkan jantung. Kalau pressure tu tinggi sangat, jantung tu kena kerja kuat, lama kelamaan dia letih. Dia letih lepas tu dia rosak. Dia rosak, dia piap lah, faham tak? Yang tu cakap kampung lah. Tapi sebenarnya ada kaitan dengan yang lebih kita takut, iaitu belum lagi kita bawa maut, dia boleh bawa ke stroke dulu. Tahu stroke? Okey, stroke tu maksudnya pressure tu kuat sangat, nanti dia naik sampai pecah ke pembuluh darah kat dalam otak tu, dia berdarah kat situ, dia tekan kita punya otak kita jadi stroke lah. Kalau kena pecahnya belah kiri, kanan kita habis sebelah kan, herot habis muka, lepas tu tangan tak boleh angkat, semua pernah tengok kan. Jadi tuan-tuan sekalian, ni masalah stroke. Lepas tu ada orang masalah jantung tu bukan rosak saja, dia boleh jadi kembang, dia boleh jadi bengkak. Maklum saja kan, otot tu kena exercise kuat sikit nak kerja. Sebab apa? Ada banyak resistant, ada banyak dia punya sekatan-sekatan yang kuat sangat sampai dia nak kena tekan begitu tinggi dia punya blood pressure. Jadi muscle tu jadi tebal, lama-lama nampak macam besar tapi besar yang tak sihat. Bila tak sihat tak apa. Bila dia menebal, di dalam dia tu sepatutnya dia ada ruang yang lebih besar kan. Ataupun sekurangnya macam biasa. Tapi bila dia bengkak, ruang tu jadi dihimpit. Bila dihimpit, dia muscle tu bukan fleksibel pula dah. Kalau yang berpenyakit, dia tak fleksibel. Bila tak fleksibel, bila dia relax, patutnya darah masuk sebanyak yang dulu, sekarang dah kurang. Jadi dia kena kerja kuat lagi. Yang tu yang dipanggil cardiomegaly. Kardiak, heart jadi besar. Okey, seterusnya boleh jadi heart failure. Maksudnya you masih hidup tapi jantung you masih orang kata tak tip top lah, dah mula fail. Kalau you dulu 100% punya jantung, sekarang cuma tinggal 60%. Tu yang tercungap-cungap, makan ubat sampai berkati-kati, kena jumpa doktor tiap-tiap bulan dia bagi ubat. Jadi kita tak maulah macam tu kan kalau boleh kan. Baik, you jangan frust kalau you tengah makan ubat apa-apa, dengar saja dulu, nanti kod-kod saya boleh bantu. Okey, yang kita tak mau pula seterusnya ialah masalah buah pinggang pun boleh rosak. Kenapa? Bila pressure kuat kan dia berlaku kegeseran, tak friction. Dan juga buah pinggang ni banyak dia punya saluran halus, dia kecil-kecil. Jadi bila dia kecil-kecil ni dia senang boleh lagi tersumbat ataupun dia jam sebab dia tak apa juga, dia boleh pecah-pecah pula nanti. Jadi sama juga kalau kat otak pecah jadi stroke, kalau kat kidney failure, kalau kat mata boleh mata. Okey, maksudnya buta. So kita takut benda-benda yang berlaku. Dan kalau you pula ada diabetes, masuk sekali cerita diabetes dengan blood pressure sebab dia kadang-kadang ada 2 atau 3 serangkai dan kolesterol lagi. So kita fokus balik kepada blood pressure. So 4-5 penyakit ni pun dah cukup berlaku. You tak sanggup melalui proses. Mula dengan blood pressure, lepas tu boleh kena stroke, lepas tu boleh kena kidney failure, boleh buta mata. Itu pun dah lebih daripada cukup. Dia ada kaitan pula dengan masalah ni, masalah metabolisme kita. You pernah dengar tak ada satu sindrom? Sindrom ni maksudnya
Bukan satu penyakit. Dia berbagai-bagai jenis penyakit yang ada kaitan dengan blood pressure. Dia panggil sindrom X. Sindrom X. Sindrom X ni ada perut you buncit. Selalu dia dah nampak dah kes-kes yang nak kena ni. Dia selalunya blood glucose you dah mula naik. Saat dia lebih daripada sepatutnya, dekat-dekat nak makan ubat, lepas tu doktor kata tolong diet. Ni mula-mula lah nak main dah. Lepas tu you punya tengok blood test you punya triglyceride tinggi, kolesterol tinggi. Okey, lepas tu you punya good kolesterol pun sampai rendah. Tak ada langsung HDL semua tu. Tapi yang penting sekali tengok-tengok blood pressure you tinggi. Jadi semua ni kalau campur dengan suka-suka lupa, suka-suka letih dan sebagainya, selalunya you akan strike any one of these disease. Termasuk tadi saya kata apa? Diabetes lah, stroke lah, high blood pressure lah, atau heart failure. Tujuan resmi you kena faham, kena kita jaga blood pressure ni betul-betul ialah sebab dia lah sebenarnya apa tu orang panggil push effect. Apa tu kesan menolak kepada apa-apa saja yang kita bawa masuk. Kalau dia tak transport betul-betul, tak sampailah. Termasuklah apa tu nutrien kita, betul tak? Blood kita, ni darah kita kan, hemoglobin kita, semua tu, oksigen kita. Jadi nutrien, oksigen semua ni kalau blood pressure tak betul, dia tak sampailah. Faham tak? Sebab tu kita kadang-kadang ni siapa yang belum lagi kena diabetes pun dah mula sejuk-sejuk tangan. Kadang-kadang berpeluh-peluh tak pasal-pasal. Sejuk je orang kata kaki ni. Amboi dia macam mana ni, macam orang buat-buat pula. Padahal bukan orang buat-buat. Ataupun orang santau lah apa semua tolong. Yang kaki sejuk, tangan sejuk semua ni ada kaitan dengan blood pressure. Faham tu? Okey, satu lagi kita nak tahu sistolik ni dia tolak. Okey, diastolik ni dia menahan supaya tidak jatuh kosong sangat. Okey, saya dah cerita tadi supaya gravity tu tak menjadi beban kepada you punya body sampai dia turun langsung you pengsan sebab low pula blood pressure sangat-sangat. Okey, yang penting ramai orang tak kena low blood pressure. Ramai orang yang saya kata 3 juta lebih rakyat kita yang duk makan ubat lah ni, yang tak makan ubat tak kira lagi. So paling-paling busuk pun 5-6 juta orang lah. Tak usah nak melawak kan. Jadi yang penting sekali ialah kita kena tahu blood pressure ni variable. Maksudnya setiap detik dia tekan je jantung tu, dia punya blood pressure akan bertukar wajah. Ada kala dia naik, ada kala dia tinggi. Tapi lambat laun bila you ambil tu, ambil yang average. Sebab tu doktor tak akan dan tak sepatutnya bagi ubat kat you kalau sekali ambil blood pressure. Sebab kadang-kadang you sampai-sampai tu you dah panik ke, you tengok orang panggil orang pakai kot putih ni pun you dah berdebar-debar. Jadi blood pressure pun naik, tak sesuai. Kita kena ambil blood pressure 2-3 kali dalam keadaan duduk, you pergi rehat dulu. Kadang-kadang dia ambil tidur sekali, berdiri sekali, tengok average macam mana. Kalau masih tinggi 160 ke atas, itu memang emergency lah kan. Baik, yang penting ialah kalau jantung kita tu ataupun blood pressure kita tak boleh stable balik, dia kalau tinggi-tinggi terus tak mau turun ataupun kalau rendah-rendah terus, dia itu berarti you dah mula gagal mempertahankan homeostasis. Homeostasis tu maksudnya perimbangan blood pressure. You kena tahu kan, saya tengah bercakap ni blood pressure saya mungkin tinggi daripada saya duduk tadi. Faham? Saya tidur semalam mungkin lebih rendah. Sekejap lagi mungkin kalau saya pergi market ke, contoh buat kerja apa-apa sikit, mungkin tinggi sikit. Tapi di hujung-hujungnya, bila resting tu, dia mesti balik kepada, katakan umur saya 66 macam ni, paling maksimum 140 over katakan 95 or 94. Saya masih boleh terima lagi. 145 upon 91, saya boleh terima lagi. Bila 150 upon 100, saya risaulah kan. Tapi masih lagi saya tak akan makan ubat. Sebab apa? Ada cara untuk reverse. Okey, yang penting cara kita membawa makanan, oksigen dan sebagainya ini adalah manfaat. Blood pressure Tuhan bagi, tekanan tu. Tapi dia boleh dikompromikan dengan berbagai cara. Maksudnya dia akan diperkurangkan dengan masalah gaya hidup seperti orang yang isap rokok, confirm. Dia mesti berkurangan dia punya tekanan dia. Nampak macam normal, tapi dia 20% daripada sepatutnya dia 100%, tapi dia akan berkurangan apa saja penyampaiannya akan jadi kurang by 20% otomatis. Kalau you isap rokok je. Sebab tu lama-kelamaan you nampak dia kurih je. Nampak macam tak pernah gemuk je. Tak-tak piap terus. Pasal apa? Kena heart attack. Why? Blood pressure tu duk main daripada dalam.
Baik. Ramai orang berjalan di pasar semua, di jalan raya semua tu yang duk pergi balik sekarang ni, yang kenal-kenal mereka ni, blood pressure mereka tinggi, tapi sebab lama dia orang tak check, dia pun tak perasan. Jadi itu dipanggil time bomb. Okey, right. Seterusnya, kalau you ada masalah anemia, selalu sangat dah perdarahan berlaku, orang perempuan tu sekali, you pun boleh dapat low blood pressure. Okey, circulation you, kan saya kata tadi, kalau sujud kaki, kebas-kebas, you belum ada diabetes, you cuba check blood pressure tu dulu. Okey, jangan main. Dan hujung sekali, satu topik yang favourite saya ialah start dengan S. Yang ni memang terkait rapat dengan masalah banyak dalam penyakit-penyakit manusia ni, tapi terutama sekali blood pressure. Siapa tahu dia memang sikit je dia up atau down, memang perkataannya ialah stres. Jadi untuk tujuan topik pada pagi ni, banyak lagi faktor-faktor yang melibatkan naik turunnya blood pressure, tapi tidak sama kuatnya dengan stres. Jadi kita ambil masa sedikit je tentang stres ni. Anda tahu sangat-sangat kita ni dalam body ada yang dinamakan sympathetic dan parasympathetic nervous system. Wah, bunyi macam tinggi sangatlah, tapi senang aja. Sympathetic ni masalahnya ialah waktu kita takut ataupun kita nak lari atau kita nak lawan. Fight or flight, lawan atau cabut. Masa-masa tu, ketikanya kalau dalam sudut fizikal pun takut rimau ke, ular ke, atau benda-benda yang menakutkan, kita nak lari kan, anjing kejar ke, itu memang dipanggil sympathetic. Okay? Tetapi sympathetic yang macam tu, itu fizikal. Tapi sympathetic yang tak fizikal ni, beremosi yang negatif saja pun boleh sama macam ular nak kejar kita. Faham tak? Contoh, kalau kita berfikiran hutang tak boleh bayar ni macam mana lah, anak duk tengok muka mereka sedih dan sebagainya, tok nak main kat rumah kita ni hari raya tak boleh ni, duk geram kat polis dan sebagainya. Geram tu saja, ular tak ada pun, anjing tak kejar pun, tapi dia punya degupan jantung dengan blood pressure tu boleh meningkat sama dikejar rimau tadi. Boleh faham? Sebab tu masa you tidur, betul tak? Kalau ada mimpi yang gelap-gelap tu, yang menakutkan, sama juga you berpeluh dan sebagainya. Itu dipanggil sympathetic. Dan selalunya sympathetic ni blood pressure akan naik, you punya heart rate, jantung you berdegup akan lebih, dan you punya blood glucose pun boleh meningkat. Sebab naiknya hormon-hormon yang stres tu, nama cortisol, adrenaline dan sebagainya. Berbanding dengan kalau you tengah dengar lecture I ni dan you senyum. Kan kita, the light, Eastern Light Club members yang pagi-pagi saya ajar you must learn how to smile. Kalaupun tak boleh ketawa, tak apa, saya faham. Tapi sekurang-kurangnya kena belajar senyum. Okey, sebab apa? Senyum, tenang, dalam keadaan kita makan, relax tu, dalam keadaan orang putih panggil feed and breathe. Waktu kita makan relax, waktu kita breathing, maksudnya beranak pinak secara aman, damai semua ni, seronok, main dengan cucu semua tu, that is the time when you punya digestion naik cantik, you punya immune system naik cantik, virus apa mai pun dia senyum aja. Betul. Lepas tu you punya kalau ada luka apa-apa pun you cepat baik. Kenapa? Sebab you dalam proses keadaan senario yang dipanggil parasympathetic. So, tujuan resmi saya lecture macam ni ialah untuk membawa kita kepada lebihkan hidup kita tu dalam keadaan parasympathetic. Kan bila Tuhan kata, cuma mengingati aku saja kamu dalam keadaan yang tenang ataupun dalam peaceful, rasa tenang, aman, damai. Rupa-rupanya dia masukkan dari sudut fiziologi ialah parasympathetic punya nuansa. Keadaan kita tu mesti dalam keadaan tenang. Dan semua hormon kita beratus jenis mineral dan enzim kita tu akan dalam keadaan yang senyum-senyum. Bakteria kita pun senang je dia. Okey, kerja dia pun jadi aman. So kita tutup cerita dengan kalau banyak step yang saya nak ajar you all nanti, satu daripadanya yang paling mustahil ialah pernafasan. Salah satu daripada jagaan supaya kita tak masuk ke sympathetic all the time, kita tetap akan diduga Allah akan bagi you dan saya, semua kita ada tekanan hidup kita. Masa tu sympathetic akan keluar, tapi tak boleh all the time. Okey, sebab otak kita ni tak kenal sama ada dikejar harimau ataupun dalam keadaan dikejar alung. Maksudnya pressure, hutang dan sebagainya. So kita kena fikirkan apa cara untuk mengubah daripada simpatetik kepada parasympatetik, tenang. So memang dari sudut agama kita dah
InsyaAllah dah amalkan sebulan ni, kita nampak gaya macam bulan PKP ni untungnya tak keluar, lebih tenang lagi, udara pula lebih bersih. Itu semua gegaran frekuensi kalau you merasakannya. Kalau tak merasakannya juga, tak tahulah apa P pula nak datang dulu besok nanti. So yang penting ialah pemikiran kita kena keluar daripada apa yang kita tak nak. Cakap senang daripada bikin. Sebab tu you kena datang program, saya boleh mengajar you. Sebab ni kan cuma tips. Stres ialah dia selalu memikirkan benda yang dia tak patut fikir, yang tak boleh dipikir, dia fikir juga. Yang dia tak mau fikir, dia fikir. Okey tak? Contoh, dia tahu benda tu tak mustahak, tapi dia tak puas juga. Dia mau kalau boleh benda tu diselesaikan hari ni juga. Ada juga macam tu. So, antara satunya, selain daripada sembahyang, zikir, Quran, mengingati Allah tu tepat, ada waktu kalau you terlupa, saya nasihatkan you main dengan pernafasan. Jadi hari ni kita cuma bagi satu daripada banyak lagi tip, termasuk diet dan sebagainya tu, tapi yang penting, yang praktikal, yang boleh buat straight away, saya tinggalkan anda dengan pernafasan. Saya bagi mereka yang baru, kita ambil teknik yang masuk 4, keluar 5. Boleh tak? Macam ni. Perut, semua pegang perut. Sekarang cepat belajar ni. Bila saya kata tarik nafas melalui hidung, lepas tu masukkan udara tu, perut tu keluar. Okey, boleh tak? Tarik nafas, perut ke depan. Lepas. Okey. So kita belajar sekali je, cepat-cepat. Tarik nafas 4, 1, 2, 3, tarik. Simpan, lepas. 5, lepas 5 1, 2, 3, 4, 5. 4, lepas 5. Ready? 2, 3, 4. Tahan sekejap, lepas. 2, 3, 4, 5. You buat macam ni je. 4, 5. 4, 5. Sikit je saya ajar macam ni. Okay? Sebab apa? You tak sedar, zaman-zaman moden ni, sejak you kena traffic jam, banyak masalah dunia dan sebagainya, dia selalunya kita nafas 2, 3 je. 2, 3. Paling tinggi 4 kot. Itu pun dah you tersedar. Bila kita tak sedar, kita kadang-kadang 2, 1 pun. Tengok 2, tarik. 2, tarik. Tarik tak habis lagi, dah nak kena lepas. So kita tarik nafas dulu. Kita lepas. Kita kata astaghfirullahalazim, kita ulang 3 kali, baru tengok balik projek yang fail tu ataupun kegagalan teknik tu. Sebab kadang-kadang benda tu kecil je, so tak payah nak baling-baling file, nak tendang-tendang pintu. Okey, ini blood pressure you kena jaga, nanti meletup-letup nanti dapat stroke pula. Lepas ikut hidung ke mulut. Lepas kod mulut pun boleh, kod hidung pun boleh. Nanti saya ajar secara serius, you seharusnya jangan bunyi kuat. Bila saya buat tadi kan bunyi macam tu, lepas tak payah sampai macam tu. Okay? Dia seharusnya senyap lagi bagus. Tak payah pakai shoulder semua ni, sampai tarik-tarik naik semua, tak perlu. Okey, itu baru satu teknik. Untuk anda, kalau tak ada gejala apa-apa, kalau takat 145, 150, bawah tu about 100, you masih dibenarkan pergi cek doktor tanpa makan ubat dahulu, balik dengar lecture saya, tukar you punya 2-3 perkara. Ada benda yang saya akan cerita, teknik pernafasan, teknik mengendalikan stres, teknik menjaga makanan, air banyak mana, garam macam mana, buah banyak mana, puasa pukul berapa, semua tu you belajar tu, insya-Allah. So far, kalau bukan masalah Tuhan dah takdirkan, dan kalau you berusaha, Tuhan tu bagi dia punya reverse balik, selalunya 90% dapat jawapan. Bye. Terima kasih.
Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je, saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat, you layari drnordindarus.com, kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa, you buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan, tapi you duduk kat rumah je, kat mana saja pun tak. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.